Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari MRSM. Kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan nombor 11A. Cari nilai-nilai X apabila tan sama dengan negatif 2 bagi X di antara 0 sehingga 360 darjah. Untuk menjawab soalan ini, kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan dapatkan berapakah sudut X itu apabila tan X sama dengan negatif 2. Pertama sekali kita akan tekan tan, kemudian kita tekan X, kita tutup kurungan, tekan alpha calculate sama dengan, kemudian kita tekan negatif 2. Untuk mendapatkan nilai X, kita tekan shift calculate dan kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai X di sini adalah negatif 63.43. Jadi kita abaikan tanda negatif, kita hanya ambil 63.43 darjah sahaja. Dan untuk trigonometri, kita akan lihat pada bulatan unit. Di mana bulatan unit ini kita akan pecahkan kepada 4 sektor. Sektor pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sektor pertama adalah sudut dari 0 sehingga 90 darjah. Di mana pada sektor pertama, sin, cos dan tan bernilai positif dan merupakan sudut asas bagi trigonometri. Dan apabila kita masuk pada sukuan kedua, ia merupakan kawasan sin di sini. Di mana sin saja yang bernilai positif. Kemudian untuk sukuan ketiga adalah kawasan tan. Di sini tan saja bernilai positif. Dan seterusnya, sukuan keempat adalah kawasan cos. Di mana cos saja bernilai positif. Dan kalau kita lihat di sini pada soalan kita, tan X sama dengan negatif 2. Dia menggunakan tan, jadi kita akan ambil sudut pada sukuan kedua dan sukuan keempat untuk menjadikan tan itu bernilai negatif. Dan sudut 63.43 itu berada di sini sebagai sudut asas, dan kita akan lukis semua sudut 63 darjah ini pada tiap-tiap sukuan, di mana sudut ini adalah berada pada paksi X di sini. Dan semua ini adalah sudut 63.43. Pertama sekali kita akan dapatkan sudut pada sukuan yang kedua, iaitu kita akan ambil sudut daripada sifar sini sampai ke sini. Dan sudut ini tercangkum, kita akan ambil 180 ditolakkan dengan 63.43. Kita akan dapat jawapan kita yang pertama adalah 116.57 darjah. Seterusnya kita akan ambil pula sudut pada sukuan keempat. Dan sudutnya berada di sini. Maksud kita akan ambil 360 darjah ditolakkan dengan 63.43. Dan kita akan dapat 296.57 darjah. Lalu seterusnya kita lihat soalan B. Lakarkan graf Y sama dengan 2 cos X dan Y sama dengan negatif sin X bagi X di antara 0 sehingga 360 darjah pada paksi yang sama yang disediakan di ruangan jawapan. Kita lihat pada ruangan jawapan telah pun diberi paksi X dan juga paksi Y. Graf pertama yang kita akan lakar adalah Y sama dengan 2 cos X. Di mana di sini kalau kita lihat nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 1 dan C-nya adalah sifar. A bermaksud nilai amplitude-nya, dan nilai amplitude di sini adalah 2. Maka nilai maksimum untuk graf cos kita adalah pada kedudukan Y sama dengan 2. Kita buat 2 di sini. Di sini adalah sifar, sini adalah 1. Kemudian nilai minimumnya pula adalah negatif 2. Jadi untuk graf cos, kita tahu bahawa dia berbentuk seperti huruf K, seperti ini. Jadi kita akan tandakan sudut 90, 180, 270 dan 360 darjah. Kemudian kita akan mula melukis seperti ini.
di mana nilai minimumnya adalah negatif 2. Jadi di sini kita ubah sikit, kerana kita hanya membuat lakaran saja tanpa melukis, sekadar lakaran. Kemudian di sini adalah nilai maksimumnya adalah 2. Ini adalah graf pertama kita, iaitu y sama dengan 2 cos x. Dan seterusnya graf kita yang kedua, y sama dengan negatif sin x. Untuk graf sin, bentuknya adalah seperti huruf S seperti ini. Dan ini merupakan graf sin positif. Kalau graf sin negatif, bermaksud bentuknya akan jadi terbalik. Kalau asal, dia bermula daripada lengkung ke atas. Kalau negatif sin, dia akan lengkung ke bawah. Tapi nilai amplitudenya masih lagi sama, iaitu nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Jadi kita akan lukis graf berbentuk S. Akan bermula dengan sifar di sini, 0, 0. Kemudian grafnya akan turun ke bawah dahulu disebabkan dia negatif. Akan jadi seperti ini. Kemudian baru naik ke atas. Jadi seperti ini. Dan nilai maksimumnya di sini adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Seterusnya nyatakan suatu nilai pemalar C bagi y sama dengan 2 cos x tambah C supaya kedua-dua graf mempunyai nilai maksimum yang sama. Dan kalau kita lihat di sini, nilai maksimum untuk graf y sama dengan negatif sin x adalah bersamaan dengan 1. Jadi kita kena nyatakan bahawa graf y sama dengan 2 cos x tambah C ini, nilai y-nya di sini akan jadi 1. Dan kalau kita lihat untuk graf 2 cos x tadi, nilai maksimumnya berada pada kedudukan x sama dengan sifar dan juga 360 darjah di sini. Di mana untuk sifar dia akan jadi 2 dan 360 akan jadi 2 juga. Jadi di sini kita akan gantikan y dengan 1. Itu 1 sama dengan 2 cos. Kita ambil sudutnya adalah sifar tambah C. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan tekan 1 alfa kalkulat 2 cos sifar, dia tutup kurungan ketambah dengan x. Kemudian ditekan shift kalkulat dan ditekan sama dengan, terdapat nilai C di sini adalah negatif 1. Jawapan kita adalah negatif 1. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan nilai X terdapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan nilai X untuk sukuan kedua 1 markah dan sukuan keempat 1 lagi markah. Seterusnya terlihat pula soalan bahagian B. Kita melakar graf untuk y sama dengan 2 cos x. Kita nyatakan nilai maksimumnya di sini adalah 2, terdapat 1 markah. Kemudian kita lakar bentuk yang betul, terdapat 1 lagi markah. Kemudian untuk graf y sama dengan negatif sin x, bentuk graf 1 markah dan juga nilai maksimum dan nilai minimumnya betul, 1 lagi markah. Kemudian kita dapatkan pula nilai C sama dengan negatif 1, terdapat 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 2, iaitu soalan bernombor 12. Darjah 7 menunjukkan satu pola yang terbentuk daripada gabungan segitiga sama sisi. A1 Roman nyatakan sama ada pola dalam darjah 7 mewakili teselasi. Kalau kita lihat di sini, jawapannya adalah ya, iaitu dia adalah teselasi. Seterusnya untuk soalan A2 Roman, diberi transformasi P adalah pantulan pada garis DE. Transformasi Q adalah pantulan pada garis DF. Dengan mengenal pasti imej bagi segitiga ADE di bawah satu gabungan transformasi QP, huraikan selengkapnya transformasi tunggal yang setara dengan gabungan QP. Dan kalau kita lihat di sini, objek kita adalah ADE. Ini adalah objek. Kemudian imej yang terhasil adalah gabungan transformasi QP, di mana kita akan buat P terlebih dahulu.
P ini adalah pantulan pada garis DE. Kita lihat DE di sini. Kalau dia pantul, dia akan pergi ke sini. DEF. Kemudian seterusnya akan dapat DEF di sini. Kemudian kita buat pula transformasi Q, iaitu pantulan pada garis DF. DF ada di sini. Akan dipantul, dia akan ambil, dia akan jadi di sini pula, iaitu pada segitiga BDF. Dan ini adalah imej yang terakhir selepas melakukan dua gabungan transformasi. Soalan di sini, uraikan selengkapnya transformasi tunggal yang setara dengan gabungan QP. Kali ini kita bermula daripada ADE ini terus sampai ke BDF. Dan kalau kita lihat di sini, dia merupakan suatu putaran. Putaran mengikut arah jam, sudutnya adalah berada di sini. Dan pusatnya adalah D. Dan kalau kita lihat di sini, sudutnya adalah 2 kali sudut segitiga sama sisi. Bermaksud, ini 60 dan ini pun 60. Maka sudutnya adalah 120 darjah. Maka jawapan kita untuk soalan ini adalah, dia merupakan putaran 120 darjah yang ikut arah jam. Dan pusatnya adalah D. Seterusnya untuk soalan B. Segitiga ABC ialah imej bagi segitiga DEF di bawah gabungan transformasi XY. Uraikan selengkapnya transformasi Y dan juga transformasi X. Jadi di sini kita lihat segitiga ABC, itu segitiga yang besar ini merupakan imej kepada segitiga DEF. Ada di kecil ini. Dia melakukan dua transformasi, dan kalau kita lihat transformasinya mesti pembesaran sebab imej objeknya kecil, imejnya besar. Kemudian kalau kita lihat imej dan objeknya adalah terbalik, maka ini bermaksud kita melakukan pantulan, dan pantulannya berada pada garis DF di sini. Jadi daripada macam ni, dia pantul dulu jadi macam ni, kemudian dia melakukan pembesaran seperti itu. Jadi untuk transformasi yang pertama adalah pantulan pada garis DF. Jadi untuk Y adalah pantulan pada garis DF. Dan seterusnya kita lihat pula transformasi yang kedua semestinya adalah pembesaran. Sampai ke sini, dia akan membesar seperti ini. Dan kalau kita lihat, pusat pembesarannya adalah pada titik B di sini. Kemudian kita kena nyatakan nilai K, iaitu faktor skalanya. Faktor skala yang di sini adalah 2. Jadi untuk jawapan X adalah pembesaran, faktor skala 2 ataupun K2, pusat B. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C. Diberi luas segitiga ABC ialah 48 cm persegi. Hitung luas dalam cm persegi bagi segitiga CEF. Mana ABC ini merupakan imej. Dan kita menggunakan rumus luas imej, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek, iaitu 48 sama dengan 2 kuasa 2 darab dengan X. Jadi kita akan dapatkan X di sini. Kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat X sama dengan 12. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, kita nyatakan ia adalah teselasi, terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan A2 Roman, kita menyatakan transformasi tunggal ini adalah putaran 120 darjah, terdapat 1 markah. Kita nyatakan arahnya 1 markah dan pusatnya 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita menyatakan Y, pantulan dan garis pantulan masing-masing 1 markah. Kemudian kita nyatakan X adalah pembesaran 1 markah, nilai K 1 markah dan pusat 1 lagi markah. Kemudian seterusnya untuk soalan C, kita mendapatkan nilai X ataupun luas objeknya, kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 13.
Jadual 2 menunjukkan umur bagi 40 orang pelancong yang melawat Pulau Tioman pada suatu hari tertentu. Diberi min umur ialah 35. Soalan A, nyatakan saiz selang kelas. Untuk mendapatkan saiz selang kelas, apa yang boleh kita buat adalah kita kena ambil sempadan atas tolak dengan sempadan bawah bagi selang kelas. Contoh, kita ambil selang kelas yang pertama di sini. Kita lihat di sini, had atas dia adalah 19, maka sempadan atasnya adalah 19.5. Kemudian tertolak dengan sempadan bawah. Had bawahnya adalah 10, maka sempadan bawahnya adalah 9.5. Kita akan dapat saiz selang kelas adalah 10. Seterusnya soalan B, hitung nilai M dan juga N. Dan kalau kita lihat sini, nilai M dan N ini, bilangan pelancong secara keseluruhannya kita ada 40. Ini bermaksud kita akan ambil 4 tambah 10 tambah 8 tambah M dan N sama dengan 40. Iaitu kita akan buat M tambah N sama dengan 42 ditolakkan dengan 4, tolak dengan 10, tolak dengan 8. Maka kita akan dapat M tambah N sama dengan 20. Kemudian seterusnya, di sini diberi maklumat berkenaan dengan min, iaitu 35. Jadi di sini kita kena menggunakan rumus min bagi mendapatkan nilai M dan N. Kerana di sini kita telah terbitkan satu persamaan linear dan kita ada dua pemberi ubah. Jadi kita tak boleh dapatkan nilai M dan N sebab kita hanya ada satu persamaan saja. Jadi kita kena terbitkan satu lagi persamaan yang melibatkan min umur, iaitu 35. Di sini merupakan data terkumpul. Jadi untuk mendapatkan min, kita kena dapatkan titik tengah bagi setiap selang kelas. Jadi di sini kita akan tambah satu lagi kolom, iaitu titik tengah. Titik tengah bagi kelas 10 sehingga 19, iaitu kita akan ambil 10 tambah dengan 19 terbahagi dengan 2. Kita akan dapat 14.5. Ini. Dan begitulah seterusnya untuk selang kelas yang kedua. Kita dapat 24.5, 34.5, 44.5 dan 54.5. Kemudian kita akan darabkan titik tengah dengan kekerapan masing-masing untuk mendapatkan nilai min. Jadi di sini kita lihat persamaan pertama kita tadi adalah M tambah N sama dengan 18. Kemudian min pula kita akan ambil 14.5, kita darabkan dengan kekerapannya 4 dan ditambah dengan titik tengah yang kedua 24.5 terdarab dengan kekerapannya M, tambah dengan kekerapan ketiga, titik tengahnya adalah 34.5 darab dengan N, tambah dengan kelas yang seterusnya, kelas yang keempat, 44.5 darab dengan kekerapannya 10, tambah dengan 54.5 darab dengan kekerapannya adalah 8. Kemudian kita bahagi dengan 40 dan kita dapat nilai minnya di sini adalah 35. Kemudian kita akan ringkaskan persamaan ini. Dan akhir sekali kita akan dapat persamaan yang paling ringkas adalah 24.5 M tambah dengan 34.5 N sama dengan 461. Dan ini kita nyatakan sebagai persamaan kita yang kedua. Dan yang tadi adalah persamaan kita yang pertama. Sekarang kita ada dua persamaan linear. Jadi kita boleh menggunakan kaedah penghapusan, penggantian ataupun cara yang lebih mudah, kita menggunakan kaedah matriks. Di sini cikgu akan menggunakan kaedah matriks untuk mendapatkan nilai M dan juga nilai N. Pertama sekali kita susun dalam bentuk matriks 1, 1, 24.5 dan 34.5 darab dengan MN sama dengan jawapannya 18 dan 461. Kemudian MN sama dengan 1 per
1 darab 34.5 tolak 1 darab 24.5. Kemudian D dengan A bertukar tempat, 34.5 di atas, 1 di bawah. Kemudian B bertukar tanda jadi negatif 1. C juga bertukar tanda jadi negatif 24.5. Darab dengan 18,461. Kemudian untuk mendapatkan nilai M dan nilai N, kita akan terus tekan calculator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A, kemudian kita ambil 1, simultaneous equation, kita tekan 2, kemudian kita akan masukkan untuk nilai persamaan pertama kita, iaitu 1 sama dengan, kemudian 1 lagi sama dengan, kemudian 18 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua, 24.5 sama dengan, kemudian 34.5 sama dengan, kemudian 461 sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan yang sama dengan, kita dapat nilai X ataupun M kita adalah 16. Kemudian sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y ataupun N kita adalah 2. Seterusnya kita lihat soalan C. Hitung sisihan PY bagi data tersebut. Untuk menghitung sisihan PY, kita akan menggunakan rumus sisihan PY. Mana kita akan ambil titik tengah kuasa 2 didarabkan dengan kekerapan bagi kelas masing-masing. Pertama sekali adalah 14.5 kuasa 2 darab dengan kekerapannya 4 tambah 24.5 kuasa 2 darab M iaitu 16 tadi tambah dengan 34.5 darab N iaitu 2 tambah dengan 44.5 darab 10 kuasa 2 tambah dengan 54.5 kuasa 2 darab dengan kekerapannya 8. Kemudian kita bahagi dengan 40 dan tertolak pula dengan min kuasa 2, 35 kuasa 2. Kemudian jawapan ini kita akan punca 2 kan. Kemudian kita terus tekan calculator, kita akan dapat jawapan kita adalah 13.59. Lalu seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 13A, kita nyatakan saiz selang kelas, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B pula, kita menerbitkan persamaan pertama iaitu M tambah N sama dengan 18, kita dapat 1 markah. Kita terbitkan persamaan kita yang kedua 1 markah. Kemudian kita menggunakan kaedah metrik di sini, kita dapat 1 markah. Dan jawapan M 1 markah dan jawapan N 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kita menggunakan rumus yang betul dan menggantikan nilai yang betul. Sini terdapat 1 markah, kemudian sini 1 lagi markah, tertolak dengan min, dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang keempat, iaitu soalan bernombor 14. Pelajaran 8 menunjukkan sekeping gambar berukuran 20 x 16 cm yang telah dicetak oleh David untuk dimuatkan ke dalam sebuah bingkai. Dia perlu memotong sebanyak X cm bagi setiap sisi gambar tersebut supaya dapat dimuatkan dengan sempurna ke dalam bingkai yang mempunyai luas 60 cm persegi. Lihat soalan A, kena pasti dan definisikan masalah. Jadi kita lihat pada soalan ini, apakah masalah yang dihadapi oleh David? Iaitu pertamanya, dia hendak memasukkan gambar ini ke dalam bingkai. Jadi di sini David perlu tahu panjang dan lebar bingkai gambar tersebut. Itu adalah jawapan kita yang pertama, iaitu panjang dan lebar bingkai gambar. Kemudian untuk permasalahan yang kedua adalah panjang dan lebar gambar yang hendak dipotong. Jadi dia perlu tahu berapakah panjang dan lebar yang dia kena potong. Lalu seterusnya terlihat soalan B pula. Aplikasikan konsep matematik untuk menyelesaikan masalah di atas. Jadi kalau kita lihat di sini, David perlu potong gambar itu supaya dia muat masuk ke dalam bingkai yang luasnya adalah 60 cm persegi. Jadi bermaksud kita akan menggunakan konsep luas segi 4, iaitu panjang darab lebar. Dan kalau kita lihat di sini, untuk X ini dia akan potong panjang dan lebarnya. Jadi kalau kita lihat panjangnya adalah 20 cm, kemudian dia akan potong sikit di sini kan kiri dan kanan masing-masing X. Jadi panjang gambar selepas dia potong adalah akan jadi
20 tolak 2x. Kemudian kita lihat pula lebarnya. Dia akan potong bahagian atas dan bahagian bawah masing-masing dengan ukuran x cm. Jadi lebar gambar itu akan jadi 16 tolak 2x. Maka kita gunakan rumus luas panjang darab lebar sama dengan 60. Jadi kita gunakan nilai ini, iaitu 20 tolak 2x terdarabkan dengan lebarnya 16 tolak 2x sama dengan 60. Kemudian kita kena kembangkan persamaan ini. Kita akan dapat 320 tolak 40x tolak 32x tambah 4x kuasa 2 sama dengan 60. Kemudian kita akan ringkaskan lagi supaya kita dapat membentuk persamaan kuadratik dalam bentuk arm, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Dan kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 72x tambah 260 sama dengan sifar. Kemudian di sini kalau kita lihat perkali untuk a nya adalah 4, b nya negatif 72 dan c nya adalah 260. Jadi di sini kita boleh ringkaskan lagi persamaan ini. Kita bahagikan a, b dengan c itu dengan 4. Maka kita akan dapat x kuasa 2 tolak 18x tambah 65 sama dengan sifar. Jadi bentuk ini dah lebih ringkas. Seterusnya kita akan melakukan pemfaktoran dan kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, tekan A, kita tekan polinomial 2. Untuk degree kita tekan 2. Kita masukkan nilai A kita 1 sama dengan, kemudian untuk B negatif 18 sama dengan, dan untuk C 65 sama dengan. Kemudian kita tekan lagi sekali sama dengan, kita dapat X kita yang pertama adalah 13. Tekan lagi sekali sama dengan, kita dapat X kita yang kedua adalah 5. Kemudian kita akan masukkan nilai ini ke dalam kurungan X tolak 13, X tolak 5. Seterusnya, X ini adalah mewakili panjang. Jadi berapakah panjang yang perlu diguntingnya, dipotongnya? Adakah 13 ataupun 5? Jadi kita harus lihat balik kepada gambar rajah kita. X ini, kita ada dua jawapan, iaitu 5 atau 13. Dan kalau kita lihat di sini adalah tidak logik kalau dia potong 13 cm. Kalau sini 13, sini 13, maka habislah. Jadi kita kena pilih jawapan yang logik, iaitu 5. Jadi dia potong sini 5, sini 5, masih lagi ada gambar tersebut. Kalau dia potong 13, memang dah habislah gambar tu. Jadi jawapan akhir kita di sini adalah X sama dengan 5. Seterusnya terlihat soalan C. Tafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah tersebut. Untuk menjawab soalan C ini, tafsirkan ini bermaksud kita akan gunakan nilai X yang kita dapat pada soalan B tadi. Di mana kita akan gunakan X sama dengan 5 ini untuk selesaikan masalah kita, untuk mendapatkan panjang dan lebar bagi gambar tersebut. Itu kita guna 20 tolak 2x untuk panjang dan lebarnya 16 tolak 2x. Kita gantikan x ini dengan 5, iaitu 20 tolak 10. Kemudian kita darabkan dengan 16 tolak 10 juga. Dan kita dapat sama dengan 60. Jadi memang saiz bingkai itu adalah 60 cm persegi. Baiklah, seterusnya terlihat soalan D. Laporkan hasil dapatan. Jadi untuk melaporkan hasil dapatan ini, kita boleh tulis bahawa David dapat memuatkan gambar tersebut dalam bingkai jika dia memotong sebanyak 5 cm pada setiap sisi. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A, iaitu kenal pasti dan definisikan masalah. Kita menyatakan panjang dan lebar bingkai gambar 1 markah dan panjang dan lebar gambar 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menggunakan
konsep luas, kemudian konsep kuadratik. Di sini terdapat 1 markah. Kita buat lakukan pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, kita gantikan nilai, kita memilih nilai X sama dengan 5 dan gantikan di dalam ukuran panjang dan lebar kita masing-masing 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan D, laporkan hasil dapatan. Kita menyatakan David dapat memuatkan gambar tersebut dalam bingkai jika dia memotong sebanyak 5 cm pada setiap sisi. Terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang kelima, itu soalan nombor 15A, lengkapkan proses pengiraan cukai pendapatan berikut. Sini kita ada langkah pertama, kedua, ketiga dan terakhir, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Pertama sekali, untuk mendapatkan cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita kena dapatkan pendapatan bercukai. 1 Roman, jawapannya adalah pendapatan bercukai. Kemudian yang kedua, kita kena hitung cukai. Kemudian seterusnya 2 Roman, selepas kita dapatkan pendapatan bercukai, kita akan hitung cukai. Kemudian kita akan tolak. Tolak di sini adalah kita akan tolak rebat. Kemudian bila kita tolak rebat, barulah kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Teruskan lagi dengan melihat soalan B. Jadual 3A menunjukkan kadar cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2020. Jadual 3P menunjukkan pendapatan tahunan dan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Seman pada tahun 2020. Encik Seman mempunyai 4 orang anak dan isterinya seorang suri rumah. Anak sulungnya menuntut di sebuah kolej matrikulasi, manakala yang lain masih bersekolah. Dia telah membayar zakat sebanyak RM500 pada tahun tersebut. Kita lihat soalan 1 Roman, cari nilai X. Ini terlihat apakah nilai X di sini. Setiap anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun. Jadi, Cik Seman ada 4 orang anak dan 3 masih bersekolah dan 1 telah melanjutkan pelajaran. Di sini kita hanya ambil 3 orang anak sahaja. Seorang anak pelepasannya adalah maksimum 2,000, maka 2,000 kali 3 terdapat nilai X ini sini adalah 6,000. Kemudian untuk soalan 2 Roman, hitung cukai pendapatan dalam ringgit Malaysia Encik Seman bagi tahun 2020. Pertama sekali kita kena dapatkan jumlah pendapatannya, iaitu RM66,100. Kemudian kita akan tolak dengan pelepasan cukai seperti dalam jadual ini. Kita akan tolak 9,000, tolak 4,000, tolak 7,000, tolak 6,000, tolak 2,000, tolak 2,300, tolak 250 dan tolak RM400. Jadi kita akan tolak semua pelepasan cukai itu dan kita akan dapat RM35,150. Ini adalah pendapatan yang dikenakan cukai. Seterusnya kita akan lihat jadual cukai taksiran kita. Pendapatannya adalah RM35,000 ke atas, jadi kita akan ambil pada bahagian ini. Mana untuk RM35,000 yang pertama, cukainya adalah RM600. Kemudian selebihnya adalah berkadar 8%. Jadi kita akan ambil untuk RM35,000 yang pertama, cukainya adalah RM600. Kemudian baki yang di sini, kita ambil RM35,150 tolak dengan RM35,000, itu dapatkan baki. Dan kita tolak dengan kadar cukainya ialah 8%. Dan kita akan dapat RM12. Kemudian kita tambah 600 tambah 12. Kemudian dalam masa yang sama, Encik Seman membayar zakat. Dan zakat ini merupakan rebat kepada cukai. Dia tolak dengan RM500. Dan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Seman adalah RM112. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, cadangkan satu cara bagi Encik Seman untuk mendapatkan lebih banyak pelepasan cukai. Pelepasan cukai ini ada banyak caranya dan salah satunya adalah Encik Seman boleh lebihkan benderma. Ataupun Encik Seman juga boleh menambah belanja gaya hidup. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan pendapatan bercukai, cukai dan rebat. Tiga-tiga ni betul, kita akan dapat
2 markah. Kemudian seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita mendapatkan cukai bagi Encik Seman. Pertama sekali kita dapatkan pendapatan bercukai terdapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan cukai untuk RM35,000 yang pertama, 1 markah. Kemudian baki 1 markah. Kemudian kita tolak dengan rebat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 3 Roman, kita nyatakan 1 cadangan kepada Encik Seman, terdapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke soalan bahagian C. Di mana dalam bahagian C ini kita ada 2 soalan dan kita wajib jawab 1 soalan sahaja. Kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan bernombor 16. Sarah telah membeli sebuah rumah dan merancang untuk bercuti pada tahun yang sama. A1 Roman, dia bercadang untuk menguasai rumah barunya dengan memohon pinjaman peribadi berjumlah RM60,000 daripada sebuah bank selama 9 tahun dengan kadar bunga 4.5% setahun. Hitung angsuran bulanan yang perlu dibayar oleh Sarah. Untuk menjawab soalan ini, kita pertama sekali kita perlu dapatkan berapakah kadar faedah yang dikenakan oleh pihak bank kepada Sarah. Kita akan menggunakan rumus I sama dengan PRT. Di mana P adalah principal, jumlah yang dipinjamnya adalah RM60,000. Darab dengan R adalah kadar, iaitu 4.5% setahun. Kemudian darabkan dengan T, iaitu tempoh. Tempohnya adalah 9 tahun. Kita akan dapat kadar faedah yang dikenakan oleh bank kepada Sarah adalah RM24,300. Ini bermaksud kita akan tambah prinsipal dengan kadar faedah. Kita ambil RM60,000 tambah dengan 24,300. Kemudian kita akan bahagikan dengan tempoh bayaran balik dalam bulan. Mana dia 9 tahun dan darab dengan 12. Kemudian kita akan dapat bayaran bulanan untuk Sarah adalah RM780.56. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, Sarah hendak membeli insuran hartanah untuk rumah yang telah dibelinya. Senaraikan 2 faktor yang boleh mempengaruhinya dalam memilih insurans yang terbaik. Di sini kita ada beberapa faktor yang boleh kita nyatakan. Antara faktor yang pertama di sini adalah kita mengetahui jumlah perlindungan yang diperlukan. Kemudian faktor yang kedua adalah dengan membandingkan kadar premium dengan manfaat insurans. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Pejah 9 menunjukkan pelan rumah Sarah yang berbentuk segi 4 tepat. 1 Roman, pelan rumah Sarah dilukis menggunakan skala 1:200. Hitung luas dalam meter persegi bagi bilik A. Kita lihat di sini bilik A, ukurannya dalam lukisan adalah 3 cm dan juga 2.5 cm. Di mana skala yang digunakan adalah 1:200. Ukurannya adalah, kita ambil ukuran 2.5 ini, itu 2.5 nisbah X. Maka untuk dapatkan X, kita akan ambil 200 didarabkan dengan 2.5. Maka kita dapat untuk lebar bilik A ini adalah 500. Kemudian seterusnya kita dapatkan pula untuk ukuran 3 cm ini. Jadi untuk dapatkan sini, kita nyatakan ini sebagai Y dan sini sebagai X. Kita hanya gantikan saja. Di mana Y ini adalah 200 didarabkan dengan 3. Kita dapat 600. Dan ukuran ini adalah dalam unit sentimeter masing-masing. Kemudian soalan bertanyakan tentang luas dalam meter persegi. Kita akan ambil 5 darab 6 saja. Kita dapat 30 meter persegi. Seterusnya soalan 2. Sarah ingin memasang lantai bilik A dan bilik B menggunakan jubin dengan kos RM20 per meter persegi. Hitung jumlah kos pemasangan jubin tersebut. Jadi kalau kita lihat, bilik A dan bilik B mempunyai keluasan yang sama. Jadi keluasan keseluruhan adalah 30 terdarab dengan 2. Kemudian kita akan darabkan pula dengan kadarnya, iaitu RM20 per meter persegi. Kita darab pula dengan 20. Dan terdapat kosnya adalah
RM1,200. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan C. Pelajar 10 menunjukkan graf terarah dan berpemerat bagi harga tiket dan masa perjalanan dengan menggunakan kereta api. Sarah merancang percutian dengan menaiki kereta api. J, P, L dan T ialah stesen-stesen bagi perjalanan kereta api dari stesen K. G ialah stesen transit dan masa transit di stesen tersebut ialah 1 jam. Soalan 1 Roman, lukis semula graf terarah yang mewakili perjalanan kurang daripada 10 jam. Dan kalau kita lihat di sini, Sarah akan bermula pada K. Kemudian perjalanan yang dikehendaki adalah kurang daripada 10 jam. Jadi kalau kita lihat di sini, K ke G perjalanannya adalah 1 jam. Kemudian di G ini dia akan transit berhenti sebentar selama 1 jam. Kemudian kalau dia P ke J di sini, dia akan 7 jam, dia akan jadi 9 jam. Jadi dia kurang 10 jam. Jadi jawapan kita yang pertama adalah K, G dan juga J. K ke G ke J. Kemudian kita lihat lagi, di kedudukan G, dia boleh pergi ke L. Masa perjalanannya adalah 3 jam. Jadi masanya adalah 5 jam di sini. Kemudian kalau diteruskan ke T, dia akan jadi 11 jam. Jadi dia berhenti setakat L saja. Jadi jawapan yang kedua adalah K, pergi ke G, pergi ke L. Seterusnya untuk soalan 2. Sarah ingin merancang kos perjalanan yang optimum dan pada masa yang sama dapat melawat banyak tempat. Nyatakan perjalanan yang akan dipilih olehnya. Justifikasikan jawapan anda. Dan kalau kita lihat di sini, dia hendak pergi ke banyak tempat seboleh mungkin dengan kos yang optimum dan juga masa yang optimum. Dia bermula pada K, kemudian dia akan pergi ke G, kemudian dia boleh pergi ke J dengan P. Dia akan melawat 2 tempat, iaitu J dengan P, ataupun dia ada pilihan yang kedua iaitu L dengan T. Jadi di sini kita ada 2 pilihan saja, KGJP ataupun KGLT. Kerana kedua-dua laluan itu, Sarah dapat melawat jumlah tempat yang maksimum. Kita lihat pertama sekali, iaitu daripada K, dia ke G, dia ke J dan dia ke P. K ke G mengambil masa selama 1 jam, kemudian berhenti di G 1 jam. Kemudian G ke J 7 jam perjalanannya. Kemudian J ke P 1.5 jam. Jadi jumlah keseluruhan perjalanannya adalah 10.5 jam. Kemudian untuk kosnya pula, K ke G adalah RM23. Kemudian G ke J RM65 dan J ke P RM29. Maka kosnya adalah RM117. Kemudian kita lihat pula laluan yang kedua, iaitu K ke G, ke L dan ke T. K ke G RM23 1 jam, kemudian berhenti di G 1 jam. Kemudian G ke L, kosnya RM40, mengambil masa selama 3 jam. Kemudian L ke T, kosnya RM55 dan masanya 6 jam. Jadi jumlah masa adalah 11 jam. Kemudian kosnya di sini adalah RM118. Jadi di sini kita boleh buat pilihan bahawa Sarah akan memilih laluan K, G, J dan P disebabkan masanya lebih singkat dan harganya lebih murah sedikit berbanding dengan KGLT. Jadi dia akan pilih K ke G, J dan P. Apakah justifikasinya? Kerana dia lebih jimat dan masa lebih pendek. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A1 Roman, kita mendapatkan kadar faedahnya terdapat 1 markah. Kemudian dalam pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, untuk A, kita menyatakan jumlah perlindungan yang diperlukan 1 markah dan bandingkan kadar premium 1 lagi markah.
Seterusnya untuk soalan B, 1 Roman, kita mendapatkan nilai X 1 markah, kemudian luas bagi bilik tersebut, panjang darab lebar 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, 1 Roman, kita menyatakan graf terarah yang mewakili perjalanan yang kurang daripada 10 jam, masing-masing terdapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan C2 Roman, kita mengira jumlah kos dan juga jumlah masa bagi perjalanan, kita dapat 1 markah. Kemudian kita memilih perjalanan KG JP 1 markah dan kita nyatakan justifikasinya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang kedua, iaitu soalan bernombor 17. Syarikat M ialah sebuah syarikat yang membekalkan pelbagai jenis peti sejuk. A. Syarikat M membekalkan X unit peti sejuk P dan Y unit peti sejuk Q berdasarkan kekangan berikut. 1. Bilangan peti sejuk P ialah sekurang-kurangnya 20 unit. Jadi kita boleh tulis bahawa P mesti lebih besar sama dengan 20. Seterusnya terlihat kekangan yang kedua. Jumlah bilangan peti sejuk tidak melebihi 60 unit. Bermaksud peti sejuk P dengan Q, itu P tambah Q, dia mesti kurang ataupun sama dengan 60. Kemudian untuk kekangan yang ketiga, bilangan peti sejuk P selebih-lebihnya 2 kali ganda bilangan peti sejuk Q. Ini bermaksud P kurang sama dengan 2Q. Jadi untuk soalan 1 Roman, tuliskan 3 ketersamaan selain X lebih besar sama dengan sifar dan Y lebih besar sama dengan sifar yang mewakili semua kekangan di atas. Jadi kita telah pun nyatakan ketiga-tiga ketersamaan ini. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, menggunakan skala 2 cm kepada 10 peti sejuk pada kedua-dua paksi, bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Jadi pertama sekali, kita akan buat paksi X dan paksi Y yang mewakili peti sejuk P dan juga Q, 2 cm kepada 10 unit seperti ini. Dan terlihat ketersamaan kita yang pertama, iaitu P lebih besar sama dengan 20. Kita akan tulis dalam bentuk persamaan, iaitu P sama dengan 20. Jadi di sini kita boleh terus lukis garis lurus di mana garis itu memintas pada P sama dengan 20 seperti ini. Kemudian terlihat pula ketersamaan yang kedua, iaitu P tambah Q lebih kecil sama dengan 60. Kita tulis dalam bentuk persamaan P tambah Q sama dengan 60. Pertama sekali kita dapatkan nilai P terlebih dahulu. Ambil P 10, maka nilai Q kita akan dapat 50, tergantikan dalam persamaan. Maka titik pertama di sini adalah 10, 50. Kita tanda pada graf kita sini. Kemudian kita kena dapatkan satu lagi titik. Kita pilih P sama dengan 30, maka Q akan jadi 30. Dan kita tanda pada graf kita. Kita plot pada graf kita di sini. Kemudian kita akan gariskan kedua-dua garis ini, kita sambungkan, kita dapat satu garis lurus seperti ini. Seterusnya untuk ketersamaan kita yang ketiga, P lebih kecil sama dengan 2Q. Kita akan tulis dalam bentuk persamaan P sama dengan 2Q. Kita akan gantikan nilai P sama dengan 40. Contohnya, kita akan dapat Q sama dengan 20. Jadi titik pertama kita adalah 40, 20 berada di sini. Seterusnya, kita pilih satu lagi nilai P. Contohnya, kita pilih P sama dengan 60. Kita gantikan dalam persamaan, kita dapat Q sama dengan 30. Kemudian, kita plotkan titik 60, 30 di sini. Kemudian, kita garis. Dapat garis seperti ini. Kemudian, seterusnya, kita akan lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketersamaan. Apabila kita ada 3 garis, bermaksud rantau kita akan berbentuk segitiga yang melibatkan ketiga-tiga garis yang terlukis ini. Maka jawapan kita adalah berada di sini. Seterusnya soalan B,
Alfiah ialah seorang pelajar kolej dan pekerja sambilan di syarikat M. Dia telah menjual 5 peti sejuk pada bulan Januari 2021. Sudut 4 menunjukkan pendapatan dan perbelanjaannya pada bulan tersebut. Lihat soalan 1 Roman, cari nilai-nilai S, T, U, V dan W. Kita lihat nilai-nilai tersebut dalam jadual yang telah pun diberi. Pertama sekali, gaji bulanannya adalah RM1,100. Kemudian allowance makannya 10% dari gaji bulanan, bermaksud S adalah 110. Kemudian komisen jualan adalah 100 bagi setiap jualan. Jadi dia menjual 5 unit, jadi dia akan dapat RM500. Kemudian allowance dari ibu bapa RM400 dan jumlah pendapatan untuk U kita akan tambah 1,100 tambah 110 tambah 500 tambah 400. Kita dapat U adalah 2,200. Seterusnya terlihat pula bahagian perbelanjaan tetap. Sewa 120 dan pengangkutan RM200. Jadi V sama dengan 120 tambah dengan 200, kita dapat RM320. Seterusnya kita bahagian perbelanjaan tidak tetap, di mana W adalah jumlahnya, kita tambah 450 tambah 200 tambah 150 tambah 250, kita dapat RM1,050. Seterusnya soalan 2 Roman, hitung aliran tunai bulanan Alfiah dan terangkan adakah dia berbelanja secara berhemah. Untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan ambil jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Jadi jumlah pendapatannya tadi adalah RM2,200, tolakkan dengan jumlah perbelanjaan tetap RM320 dan tolak perbelanjaan tidak tetap RM1,050, dan kita akan dapat RM830. Aliran tunai bagi Alfiah adalah positif RM830, bermaksud dia ada baki RM830. Dan adakah dia berbelanja secara berhemah? Jawapannya adalah ya, disebabkan aliran tunai positif RM830. Lalu selanjutnya terlihat soalan C. Syarikat M ingin menyumbang beberapa buah peti sejuk kepada 3 pertubuhan kebajikan X, Y dan Z. Nisbah bilangan peti sejuk yang diterima oleh pertubuhan kebajikan X kepada pertubuhan kebajikan Y ialah 2:3, manakala nisbah bilangan peti sejuk yang diterima oleh pertubuhan kebajikan Y kepada pertubuhan kebajikan Z ialah 4:1. Soalan 1 Roman, cari nisbah bilangan peti sejuk yang diterima oleh pertubuhan kebajikan X kepada pertubuhan kebajikan Y kepada pertubuhan kebajikan Z. Jadi kalau kita lihat di sini, X nisbah Y adalah 2:3. Kemudian Y nisbah Z adalah 4:1. Dan kalau kita tulis di sini, X nisbah Y nisbah Z, X 2, 3, kemudian Y ke Z adalah 4:1. Jadi di sini kita dapati bahawa Y ada 2 nilai, Y dengan X dan Y dengan Z. Jadi untuk selesaikan soalan ini, kita akan darab. 3 didarabkan dengan 4, dia dapat 12. Dia bermaksud nilai X ini juga akan didarabkan dengan 4, dia dapat 8. Kemudian untuk X ini, kita akan darabkan dengan 3. Kita ambil nilai Y ini. Jadi jawapannya adalah 3. Maka nisbahnya adalah 8:12 nisbah 3. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, jika pertubuhan kebajikan Z menerima sumbangan 6 buah peti sejuk, nyatakan bilangan peti sejuk yang diterima oleh pertubuhan X. Dan kalau kita lihat untuk pertubuhan Z yang diterima mengikut nisbah adalah 3. Kemudian jumlah sumbangan peti sejuk yang diterimanya adalah 6. Jadi 3 jadi 6, terdarabkan dengan 2. Jadi untuk pertubuhan X, nisbahnya adalah 8, terdarab dengan 2. Maka kita dapat 16. Baiklah, selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita tulis 3 ketak samaan, masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, kita melukis garis-garis ketak samaan ini, di mana kita melukis
paksi yang seragam dengan nilai yang betul, terdapat 1 markah. Kemudian kita melukis tiap-tiap garis, 3 garis ini dengan betul, terdapat 2 markah. Kemudian kita lorek kawasan, terdapat 1 lagi markah. Baiklah, seterusnya untuk soalan B, kita menyatakan nilai S, nilai T, nilai U, nilai V dan juga nilai W. Dengan semua nilai itu dengan betul, kita akan dapat 3 markah. Dan seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita mendapatkan aliran tunainya 1 markah. Dan seterusnya kita nyatakan dia berbelanja serba hemah, terdapat 1 lagi markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan bahagian C, 1 Roman, kita mendapatkan nisbah. Langkah pengiraan 1 markah jawapan akhir kita, 1 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, kita mendapatkan bilangan untuk pertubuhan X terdapat 16, terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk video yang akan datang.